Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita bertemu sekali lagi bagi pengisian kita buat siri yang ke-14. Kita bertemu sudah memasuki kepada minggu yang ke-14. Alhamdulillah. Petang ini kita akan meneruskan bab yang berikutnya. Sasaran kita petang ini kita nak belajar 3 bab. Bab yang ke-21, bab yang ke-22 dan bab yang ke-23. Bab 21 ini berkenaan dengan pakaian-pakaian. Bab 22 berkenaan dengan perhiasan. Dan bab yang ke-23 tentang makanan bagi penghuni syurga. InsyaAllah kita cuba untuk kita melihat ayat-ayat berkenaan dengan apa nikmat-nikmat syurga yang telah pun Allah sediakan bagi penghuni syurga, syurga. Baik, kita tinggal lebih kurang satu lagi Isnin sebenarnya pada minggu depan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi saya cadang untuk kita habiskan juga tajuk yang masih lagi berbaki. Kalau kita masuk tajuk 21, kita tinggal lagi 9 tajuk sebenarnya. Dan insyaAllah saya kita cuba habiskan tajuk ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Okay, kita lihat pada bab ke-21. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk membuka muka surat nombor 91, muka surat nombor 92. Kita nak terus bincang tentang apakah nikmat pakaian yang Allah sediakan bagi ahli syurga. Okay, muka surat nombor 92. Kita bincang terlebih dahulu daripada apakah pakaian yang Allah sediakan untuk penghuni syurga. Jika kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah telah memberitahu kepada kita pakaian ahli syurga ini dia diperbuat daripada sutra. Diperbuat daripada sutra. Macam mana kita tahu pakaian ahli syurga ini dibuat dari syurga? Ayat Al-Quran. Seperti mana dalam surah Al-Insan ayat 12. Begitu juga surah Al-Hajj ayat nombor 11. Kalau tengok dekat nota kaki tu, dalam surah Fatir ayat 33 pun ada. Sebenarnya menyebut tentang dalam syurga nikmat yang Allah sediakan untuk penghuni syurga adalah pakaian yang diperbuat daripada sutra. Dalam surah Al-Insan ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajadahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah juga, dan dia juga memberikan balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Di sini ada kesabaran mereka. Sabar dalam bab apa? Sabar dalam mentaati Allah. Sabarnya orang beriman ini dalam meninggalkan maksiat. Sabarnya orang beriman ini dalam menghadapi musibah, ketentuan takdir.
sabarnya orang beriman ini dalam berjihad, sabarnya orang beriman ini dalam dia menyampaikan dakwah. Maka disebabkan sabar itu Allah balas. Nah, ini menunjukkan bahawa tidak ada di dunia ini apa saja kebaikan yang kita lakukan tidak akan dibalas oleh Allah. Semua Allah akan balas. Seperti mana kesabaran. Jadi sifat sabar ini Allah balas dengan apa? Allah balas dengan syurga. Dan kenapa disebut dan? Nak menunjukkan bahawa syurga itu dah satu nikmat. Jadi nak menerangkan lagi apa nikmat lain yang Allah beri, wahari ra, iaitu persalinan dengan sutera. Harir merujuk kepada sutera. Okay, jadi persalinan dengan sutera ini sudah pasti dia dikaitkan dengan pakaian ahli syurga. Kita belum bincang tentang perhiasan. Nanti nak pakai apa perhiasan tu, nanti kita akan bincang pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-22. Okay. Sekali lagi Allah menerang tentang harir berada dalam suratul Hajj ayat nombor 23. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka di dalam syurga itu adalah daripada sutera. Harir itu sutera. Dekat sini kita jumpa istilah pakaian mereka. Jadi pada pakaian ni kita letakkan tajuk bab yang ke-21, cerita tentang pakaian. Setakat ini berdasarkan ayat Quran ini sahaja yang saya jumpa dapatan saya untuk tajuk pakaian. Dalam ayat yang lain kalau tuan-tuan ada jumpa tentang pakaian ahli syurga daripada apa, maka saya minta tolong kongsikan. Tetapi ada dalam hadis Nabi cerita tentang pakaian. Tapi kita akan baca insya-Allah nanti sekejap lagi. Kita akan jumpa pakaian ni setengahnya dia dibuat daripada apa. Tapi dekat sini kita dapati pakaian yang kita akan pakai adalah daripada sutera. Sutera ini pula Allah Ta'ala bahagikan kepada dua bahagian. Sutera ni pula ada jenis dia. Okay. Nak tahu jenisnya, kita lihat yang pertama, ia berada di dalam suratul Al-Kahfi. Okay, tengok muka surat nombor 92. Sutera itu Allah jadikan sutera itu sifat dia apa? Okay. Apa keperbagaian sutera? Allah mengatakan wayal basu, dan mereka akan sentiasa memakai thiyaba, baju, pakaian hudran berwarna hijau min sundus. Sundus, okey, sundus dia merupakan pakaian jenis yang pertama daripada sutera. Sundus ni apa? Sundusin merupakan sutera yang nipis, yang sangat halus. Sutera yang nipis. Satu lagi yang kedua, wa istabraq. Wa istabraq merujuk kepada sutera yang tebal, yang bersulam. Maksudnya ada sutera yang nipis, ada sutera yang tebal. Dalam sutera itu sudah pun nikmat, Allah besarkan lagi nikmatnya dengan ada kepelbagaian tentang sutera tersebut. Ada yang nipis, ada yang tebal. Jadi nipis, macam mana kita tahu sundus itu nipis, halus, istibrak itu tebal? Kita kena lihat salah satu rujukan untuk penerangan suratul Kahfi ayat 31 ini. Kita tengok penerangan yang berikutnya, kita lihat apa kata Al-Imam Qurtubi. Okay, Al-Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan perkataan as-sundus, sundus dalam surah Al-Kahfi tadi merupakan sutera yang nipis dan dia halus. Okay.
Kalau istibraq, kata Al-Imam Qurtubi, dia adalah sutera yang tebal. Okay. Ini dalam suratul Al-Kahfi. Begitu juga Allah uh, Allah mengulangi perkataan sutera ini, tetapi ia berada di dalam suratul Dukhan ayat nombor 53. Yang Allah mengatakan yalbasu namin sundus wa istabraq mutaqabilin. Okay. Allah mengatakan mereka yang memakai pakaian daripada sundus, tadi kita sebut, begitu juga istabraq, yang mana mereka ini mutaqabilin, duduk secara berhadapan-berhadapan. Cara duduk berhadapan-berhadapan ini telah pun kita terangkan sebelum ini. Jadi ahli syurga ni kalau dia duduk berbual, bertentang mata, bersemuka, mereka ini dalam keadaan yang sangat indah. Bukan saja wajah itu indah, tetapi pada pakaiannya begitu sangat indah. Ada yang memakai sutera yang halus, ada yang memakai sutera yang tebal. Ini sahaja di antara ayat yang menyebutkan tentang pakaian daripada sutera, yang sutera itu terbahagi kepada dua. Ada yang tebal dan ada yang nipis. Cuma saya wallahu ta'ala alam dapatan tidak jumpa lagi mana-mana nas yang menspesifikkan kalau sutera yang nipis ni siapakah golongan yang akan pakai, sutera yang tebal ni siapa yang pakai. Wallahu ta'ala alam. Itu saya memang tidak ada maklumat. Jadi kalau siapa-siapa yang ada maklumat yang spesifik seperti itu, nanti tolong kongsikan, insyaAllah. Okey. Kita bincangkan terus pada warna sutera tu pula. Kalau dia nipis, warna apa? Kalau dia tebal, warna apa? Okey. Kita dah jumpa dah tadi ayat tu dekat suratul Al-Insan, kan? Kita jumpa dah ayat tu dekat suratul Kahfi pun ada. Kan? Kita dah jumpa tadi Hudran. Kita tengok pada ayat yang lain tentang warna. Okey. Kalau kita tengok dalam suratul Insan ayat 21. Tuan-tuan, salah satu sumber nak dapatkan maklumat tentang syurga, ia berada dalam surah Insan. Sebab tu surah Insan, surah yang hanya satu ayat menyebutkan tentang neraka, selebihnya hampir 14 ayat menyebutkan tentang nikmat syurga. Termasuklah pakaian. Jadi perkataan pakaian ini, sutera tu warna apa? Kalau kita tengok dalam surah Al-Insan ayat 21, Allah mengatakan aliyahum thiyabun sundusin khudrun. Dekat sini ada perkataan khudrun, iaitu pakaian itu dia berwarna hijau. Dia warna hijau. Sutera tadi ada yang nipis, ada yang tebal. Jadi warna dia apa? Warna sutera itu adalah warna hijau. Nak tahu tentang warna hijau, sekali lagi Allah ada sebut dalam suratul Al-Kahfi ayat 31. Ada Allah menyebut tentang perkataan hudran, warna hijau. Jadi warna hijau ni adalah warna yang Allah akan gunakan ia di dalam syurga. Wallahu ta'ala alam. Kenapa dipilih warna hijau? Sudah pasti warna hijau itu adalah warna yang akan memberikan ketenangan kepada penghuni syurga. Warna lain, wallahu ta'ala alam. Tak jumpa lagi ayat Quran yang menyebut tentang warna lain. Setakat ni kita jumpa sutera daripada warna hijau kalau kita rujuk di dalam ayat Al-Quran Karim. Ini ayat-ayat kita baca tadi itu merupakan di antara ayat yang menyebut tentang warna di dalam Quran. Kalau tuan-tuan
boleh kalau tuan kalau kita belajar Al-Quran tentang warna-warna, Al-Quran ni dia banyak cerita tentang flora dan fauna. Al-Quran ada cerita pasal haiwan, ada cerita pasal warna pun ada. Bahkan orang buat kajian tau, asal ada tesis, dia memberi ulasan tentang warna di dalam Al-Quran Karim. Salah satu dia akan gunakan ayat tadi. Okay. Kalau kita baca Al-Quran setakat tu saja, bagi saya lah, maksudnya rujukan saya, mungkin kalau tuan-tuan jumpa ayat lain, tolong maklumkan. Dapatan saya hanya jumpa Allah kata pakaian dalam syurga itu dia daripada sutra halus, sutra tebal, yang mana kedua-duanya halus dan tebal itu dia berwarna hijau. Jadi kita terus kepada hadis. Kalau kita baca hadis, kita akan jumpa Allah menyebut tentang pakaian ahli syurga ni dia dibuat dari apa. Siapa yang jahit dia? Okay. Kita tengok dalam hadis. Okey, kalau kita tengok dekat nota ni telah diletakkan topik kecil je. Pakaian syurga dibuat dari buah-buahan syurga. Apa buah-buah dalam syurga tu? Nanti kita akan belajar, InsyaAllah, pada bab yang ke-23. Kita nak lihat apa di antara buah yang ada. Tapi hadis menyebutkan pakaian tu dia memang buat daripada buah-buahan. Okay, kita lihat hadis dia. Pertama kita kena tahu dulu, hadis ni status siapa. Okay, hadis yang kita nak rujuk ni adalah hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, yang mana hadis ini pengkaji hadis seperti Syekh Sahih. Okay. Cerita dia, kata sahabat, namanya kejap ya, saya punya line saya macam kurang, kejap saya kejap ya, saya tunjukkan line dia. Okey, saya tukar line sekejap ya. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya? Boleh dengar kan? Sekejap ya. Okey, kita teruskan dengan hadis ini. Okey, hadis ni sahabat namanya Abdullah bin Amrul As. Abdullah bin Amr, dia mengatakan begini. Dia kata, ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi kenapa? Dia tanya dekat Rasulullah SAW tentang apa? Tentang siyab ahli jannah. Tentang pakaian penduduk syurga. Penghuni syurga nanti pakaian dia. Dia tanya soalan tu. Dia tanya lebih spesifik, dia tanya, khalqan takhlaqu am nasjan tunsaju. Dia kata, dia tanya kepada Nabi, adakah dia pakaian yang dah memang sedia ada, ataupun dia pakaian yang dia ditenun. Mendengar soalan lelaki ni, ada di kalangan para sahabat ketika itu, mereka seperti kelakar lelaki ditanya soalan tentang pakaian. Pakaian tu pakaian yang masih ada ke atau dia memang akan ditenun? Maka Nabi SAW melihat ada orang gelak-gelakkan lelaki ni bertanya kan. Nabi tegur, Nabi kata, mimma tadahakun. Nabi kata, kenapa korang ketawakan dia bertanya soalan tu? Nabi tegur, kenapa?
Nabi kata, min jahili yas'alu aliman. Nabi kata, salah ke kalau orang yang jahil, orang yang tak tahu, dia bertanya kepada orang yang tahu? Kemudian Nabi SAW bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang orang yang bertanya soalan tersebut. Mana orang tadi? Nabi tanya, aina sa'ilu? Nabi tanya, mana orang yang tanya tadi? Orang tanya soalan tu tadi. Lepas tu, orang bertanya tu pun kata, ha huwa dha ana ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku kat sini, aku kat sini. Akulah ya Rasulullah. Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi jawab, Nabi kata, la. Nabi kata, tak. Dia bukan ditenun, dia bukan pakai yang sudah jadi. Tapi Nabi nak menerangkan pakaian tu apa? Bal tashaqqaqu anha thamarul jannah. Tetapi pakaian itu dibuat ia daripada buah-buahan syurga. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Macam mana tu agak-agak? Pernah dengar tak pakaian ahli syurga tu dibuat daripada buah-buahan? Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana kita nak gambar tu? Kita terus kepada yang terakhir tentang pakaian ni. Kalau kita pakai pakaian sutra tadi, berwarna hijau, ada yang tebal, ada yang nipis, adakah pakaian itu akan menjadi rosak? Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man yadkhulul jannata, siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, yan'amu, dia akan merasakan kenikmatan, sentiasa dalam kenikmatan. Apa bentuk nikmat tu? Apa lagi bentuk nikmat tu? La yaba'asu, dia tidak akan merasa kesulitan. Dia dah tak penat dah dalam syurga. La tabtala thiyabuhu. Ini yang kita nak jadikan dalil. Pakaian yang dipakai itu tidak akan rosak. Wala yafna syababuhu, dan kepemudaannya pun tidak akan hilang. Maknanya kata Nabi, dia takkan jadi tua. Sebab kita tahu, nanti insya-Allah kita masuk nanti bab yang kita akan masuk nanti bab nombor dia ada satu bab 20 bab nombor 25 kita akan belajar nanti insya-Allah. Tak sempat petang ni kita belajar, tak sempat kita tengok bagaimana ciri sifat penghuni syurga tu. Memang kita dalam umur 33. Nanti kita akan belajar. Jadi umur muda. Jadi umur muda tu, kepemudaan tu, dia tidak akan hilang. Dia kekal muda seperti itu. Tapi kalau sekarang ni, tak bolehlah kita nak pastikan kita sentiasa muda. Sebab itu adalah dunia. Dunia tak ada benda yang akan kekal. Dunia itulah dunia. Tapi akhirat itu yang kekal. Kita boleh nampak benda yang tak kekal apa. Umur dia berjalan, tak kekal. Tubuh badan kita tak kekal. Takkan kita tak sedar. Rupa paras kita, kulit kita, kesihatan kita bukan macam dulu. Kan dah mula ada penyakit. Ada orang dah datang 3 serangkai. Ada orang dah mula macam-macam. Penglihatan tak macam dulu, pendengaran dah tak macam dulu, ingatan tak macam dulu. Kalau kita sudah bertambah umur. Kenapa? Itulah dunia. Nak menunjukkan akhirnya dunia itu akan binasa. Tapi kalau kita masuk syurga, pasti wajah muda itu tidak akan hilang buat selama-lamanya. Jadi kita nak fokus tentang pakaian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita habislah tajuk tentang pakaian. Ada siapa-siapa nak kongsikan maklumat yang dia tahu tentang pakaian dalam syurga ni daripada apa? Kalau saya tak dapat menukilkan di sini, kalau ada boleh kongsikan.
Saudara perempuan, ada persoalan tu, terjelas tak suara saya? Jelas Ustaz. Okey, tiada gangguan apa-apa kan? Okey, alhamdulillah. Jom kita teruskan lagi explore dalam syurga tu. Ada apa lagi? Kan? Tadi kita kata tak sabar-sabar nak tengok pakaian dari puah tu macam mana. Okey, sekarang ni jom kita pergi melihat perhiasan penghuni syurga pula. Okey, dia tak kira lelaki dan perempuan. Dia ada perhiasan-perhiasan yang dia inginkan. Okey, cuma kita diberitahu oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, perhiasan penghuni syurga ni Allah hanya sebut pada 4 tempat. Ada 4 ayat yang Allah menyebutkan tentang perhiasan ahli syurga. Daripada 4 ayat ni, kita akan dapat mengetahui bahawasanya perhiasan ahli syurga itu apa. Jadi kalau kita tengok dalam suratul Kahfi ayat nombor 31, tengok dekat last kali tu Allah dia kata yuhallawna fiha min athawir. Perkataan asawir maksudnya gelang-gelang tangan. Gelang tangan tu gelang dari mana? Dari apa? Min dhahabin, daripada emas. Ini Allah sebut tentang mereka akan memakai asawir, gelang-gelang tangan yang dibuat dari emas. Tadi baju, pakaian. Sekarang ni pula perhiasan dia apa? Gelang-gelang tangan yang dibuat dari emas. Adakah emas sahaja? Nanti kita kena bincang pada ayat yang berikutnya. Sebab tu penting untuk kita mengumpulkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan pakaian. Macam ni kita nak tahu ayat berkaitan perkataan. Dia ada perkataan yuhallau, hilyah, dihiaskan. Jadi cari ayat yang ada yuhallau antaranya. Okey, kita lihat pada ayat lain. Tengok dalam surah lain, kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat nombor 22. Allah mengatakan innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita jumpa perkataan yuhallau, mereka dihiaskan, sentiasa dihiaskan. Fiha ni syurga lah, sebab dekat atas ni ada perkataan jannatin. Di situ tu maksudnya dalam syurga itu dengan apa? Asawir min dahabin. Okey, gelang-gelang yang dari emas, gelang-gelang emas, walu'lu'a, dan ada penambahan maklumat. Bukan gelang-gelang emas saja, tapi ada juga mutiara. Gelang-gelang emas dan mutiara. Okay, kita dapat satu maklumat tambahan. Allah juga memberi perhiasan dari sudut mutiara. Kalau kita rujuk pada tempat yang ketiga, ayat yang ketiga dalam surah Fatir, ayat 33, kita akan jumpa perkataan yuhallau sekali lagi. Okay, Allah mengatakan yuhallawna fiha min athawira min dhahabin wa lu'lu'a. Sama juga gelang-gelang tangan dari emas dan juga mutiara wa lu'lu'a. Okay. Yang ini tak perlu ambil lah, sebab ayat tu tak ada. Tapi terjemahan saya letak sampai kat sini saja untuk ikut ayat ni. Okey. Jadi kita pergi yang keempat. Tengok ayat yang keempat. Ayat yang akhir menyebut tentang perhiasan. Kita akan jumpa maklumat tambahan.
Rupa-rupanya perhiasan itu Allah kata wahullu. Masih surah Insan ayat 21. Wahullu. Mereka telah dihiasi asawira dengan gelang-gelang tangan. Kat sini ada penambahan maklumat baru, min fiddah. Fiddah maksudnya daripada perak. Kalau emas, zahab. Kalau perak, fiddah. Okay. Lepas tu mereka mendapat minuman. Minuman ni kita dah sebut dah sebelum ini, jadi minuman, tapi kita nak fokus kepada gelang, perhiasan yang Allah bagi, yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Jadi kita dapat dia punya jawapan apa? Gelang-gelang daripada emas, ada juga gelang daripada perak. Dan bukan sekadar gelang emas dan perak, tapi juga adanya apa? Lu'lu', iaitu mutiara. Okey. Yang lain, ada tak perhiasan yang lain? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu perhiasan yang lain. Tapi kalau kita belajar pada tajuk yang awal-awal dulu, tuan-tuan nak apa? Nak pakai apa? Teringin nak apa? Semua boleh dapat. Okay. Kenapa Allah sebut perak emas? Sebab semasa ayat Quran ini turun, kan suasana orang-orang Arab terdahulu, mereka kan biasa dengan perak, biasa dengan emas. Jadi kita pun sedia maklum emas kan, macam mana dia digunakan dalam barang kemas. Begitu juga dengan perak. Jadi kita teruskan dengan melihat ke perbandingan hebatnya perhiasan dalam syurga ni dengan apa yang ada dekat dunia. Tahu tak perbezaan dia bagaimana? Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi mengatakan bahawasanya, "Lau anna ma yuqillu dhufurun mimma fil jannati bada." Sekiranya lah nikmat syurga tu nampak sebesar kuku saja. Sebesar kuku, kalau Allah nampakkan nikmat dalam syurga tu sebesar kuku kepada dunia ni, dia punya nikmat dia bagaimana? Nabi kata, la tazahrafat lahu ma baina khawafiqit samawati wal ardi. Maka ia dapat menerangi, menghiasi seisi langit dan bumi. Kalau perhiasan dalam syurga tu Allah bagi sebesar kuku saja Allah nampakkan. Cantik langit dan bumi. Sisi langit dan bumi. Lepas tu Nabi mengatakan, walau anna rajulan min ahli jannati ittala'a fabada siwaruhu. Dan seandainya salah seorang penghuni syurga ini muncul, kan kita sebut penghuni syurga kan dia pakai daripada sutra, dia pakai gelang-gelang emas, perak, dia pakai mutiara. Kalau dia muncul, kalau Allah tunjukkanlah penghuni syurga tu, lalu gelang-gelangnya akan nampak kelihatan. Kalau gelang-gelangnya Allah nampakkan, la tamasa du'u daw'asyamsi, maka sinar berkilauan, sinar daripada gelang-gelang yang ahli syurga tu pakai, kata Nabi, akan meredupkan sinar matahari. Sinar matahari tu punya kuat tu, boleh jadi kalah dengan sinarnya gelang-gelang bagi penghuni di dalam syurga kalau Allah nampakkan. Sebagaimana sinar matahari meredupkan cahaya bintang. Maksudnya Nabi kata,
Kita kan sedia maklum kan, kalau bintang-bintang di langit, kita tak boleh nampak dia pada waktu siang. Sebenarnya bintang tu ada, tapi dia hanya dapat kelihatan apabila waktu malam. Kenapa waktu malam? Waktu itu kan matahari sudah pun terbenam. Jadi macam mana bintang tu boleh tak nampak disebabkan sinaran matahari? Macam itulah gelang-gelang ahli syurga kalau Allah tunjukkan dekat dunia ni, dia boleh redupkan sinaran matahari. Masya Allah. Allahu Akbar. Hebatnya nikmat yang Allah nak beri kepada penghuni syurga. Tapi kenapa? Tapi kena sabar banyak. Sabar banyak. Setakat ayat Quran yang saya temui, dapatan berdasarkan kitab-kitab baca, hanya jumpa tentang gelang, tentang asawir dan juga lu'lu' tadi. Tapi kalau kita rujuk dalam hadis, kita akan jumpa maklumat lain, iaitu Allah pakaikan mahkota. Macam raja-raja pakai kan? So mahkota tu ada disebut dalam hadis Nabi. Tapi mahkota ni Allah beri kepada siapa? Antaranya adalah kepada orang yang mati syahid. Kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Hadis ni sangat popular bagi orang yang mati syahid. Apa dia? Maksud hadis ini, sabda Nabi SAW, bagi orang yang mati syahid itu, dia ada situ khisalin. Dia ada 6 keistimewaan Allah beri kepada orang yang mati syahid. Apa keistimewaan di sisi Allah itu? Yang pertama, diampunkan dosanya sebaik sahaja darahnya keluar menitis. Saya tengok dekat sini pertama. Keluar saja darah daripada luka-lukanya, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Yang berikutnya apa lagi? Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia dapat nampak, dia dah nampak dah tempat tinggalnya di dalam syurga. Yang ketiga apa? Wa yujaru min adzabil qabri. Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Selamat dia daripada azab kubur. Nombor 4, apa kepada dia Allah beri kepada dia? Iaitu wa ya'manu minal faz'il akbar. Allah lindung dia, Allah pelihara orang mati syahid ini daripada huru-hara kepayahan di hari kiamat. Okey. Kemudian apa lagi Allah beri kepadanya? Kalau tengok ni macam, sekejap saya tengok. Okey. Yang berikutnya adalah dipakaikan. Okey. Wa yudha'u, diletakkan di atas kepalanya, maknanya dipasangkan di atas kepalanya, tajul waqari al-yaqutatu, dipakaikan di atas kepalanya mahkota kewibawaan, yang mana mahkota tu, satu permata yang ada dekat mahkota tu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan mahkota tu, dia akan ada yakut, permata, tapi satu permata daripada mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lepas tu yang berikutnya, dia dapat apa lagi? Wa yuzawwaju snatini wa sab'ina zawjatan minal hurun 'ain. Dia dikawinkan
diberi pasangan 72 bidadari. Dan dia boleh beri apa? Dia boleh memberikan syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Tapi kita nak rujuk dekat hadis ni, yang inilah maklumat yang kata rupa-rupanya perhiasan dalam syurga tu bukan hanya ada gelang-gelang emas, gelang perak, bukan hanya ada mutiara, tetapi ada juga mahkota yang Allah akan berikan kepada orang yang mati syahid. Okay, hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmidzi. Itu adalah bab yang ke-22. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada jumpa dalam mana ayat-ayat Quran yang lain yang ada menyebut tentang perhiasan yang saya tak jumpa, saya minta tuan-tuan kongsikan. Ya, sebab tidak semestinya saya nukilkan di dalam nota yang ringkas ini itu saja. Mungkin ada yang saya terlepas pandang ataupun saya memang tak jumpa atau saya memang tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan ada, boleh kita kongsikan, kita sama-sama dapat manfaat. Lagi banyak kita tahu tentang syurga, lagi terpapar syurga itu senang untuk kita fikirkan. Kita akan terbayang-bayang nikmat syurga. Okey, maka pada bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu syurga. Bulan Ramadan seolah-olah Allah nak beri kita peluang masuk syurga di bulan Ramadan. Kenapa kita nak tengok apa yang telah kita belajar daripada bab 1 sampailah bab yang ke-30 yang kita akan belajar nanti. Jadi kita tak sabar nak tengok macam mana pakaian ahli syurga tu, apa perhiasan dia. Tapi kita beriman dengan ayat Quran yang Allah nyatakan dan juga hadis Nabi SAW. Kita teruskan dengan bab yang ke-23. Boleh ya tuan-tuan dan perempuan? Satu bab lagi. Okey, mungkin kita ambil 4 kot bab. InsyaAllah. Okey, mudah je sebenarnya. Okey, untuk kita fahami. Okey, kita terus pergi kepada tajuk makanan yang Allah nak sediakan kepada penghuni syurga. Okey. Kenapa ahli syurga memerlukan makanan? Makanan dari apa? Ciri makanan tu dari apa? Kita ni, saya rasa kita pun tak boleh lari pada makanan, kan? Kalau kita berjalan tempat yang indah-indah pun, mesti kita akan cari makanan juga. Kan? Mesti cari pot tempat mana makan yang sedap. Tapi dekat dunia, kita makan kerana lapar. Tapi dekat syurga, makan bukan kerana lapar. Tapi makanannya adalah nikmat. Jadi mari sama-sama kita melihat di dalam ayat Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW tentang bentuk makanan yang dikaitkan dengan penghuni syurga. Tapi ayat Quran banyak. Ayat Quran sangat banyak dalam bab makanan. Okey, kita lihat gambaran makanan dalam syurga, ciri yang pertama. Okey, kenapa? Kenapa Allah menyediakan makanan untuk penghuni syurga? Jawapan nombor 1, ciri dia sebenarnya makanan ni sebenarnya adalah untuk balasan amal soleh yang dikerjakan. Allah mengatakan dalam surah Tur ayat nombor 19. Kalau tengok dekat nota kaki tu ada dalam surah Al-Mursalat ayat 43 juga. Kita tengok ayat dia, Allah kata apa? Kulu, Allah kata, makanlah kamu semua. Washrabu, dan minumlah kamu semua. Bab makan, kita tengah cerita sekarang bab nombor
23. Bab minuman kita dah cerita minggu lepas. Bab yang ke 24. Kita dah cerita dah minggu lepas tentang bab makanan. Bab minuman. Jadi kita dah cerita bab makanan. Allah kata, makanlah kamu semua, minumlah kamu semua, hani'am, dengan enak, bima, sebagai, dengan sebab balasan, kuntum ta'malun, daripada apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan, ibadat, apa sahaja, ibadat dengan Allah, ibadat dengan manusia, kaitan dengan manusia, Allah akan beri kita jamuan. Allah akan jamu kita dengan makanan dan minuman. Okey, jadi dekat sini kita jumpa perkataan hani'am. Okey, balasan daripada apa yang kamu kerjakan. Begitu juga sekali lagi kita akan jumpa dekat suratul Al-Haqqah. Ayat nombor 24, Allah mengata kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Okey, Allah kata makanlah dan minumlah sebagai apa? Sebagai apa Allah kata yang hani'am, yang lazat, yang nikmat, disebabkan apa? Amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan. Jadi apabila kita bincang tentang apa makanan dalam syurga, apa minuman dalam syurga, ia sebenarnya bukan sebab lapar, bukan sebab kita rasa kita haus, tapi sebenarnya adalah sebagai balasan nikmat yang Allah beri. Okay, nak tahu lagi nikmat dia, nak tahu kenikmatan lagi, okey, kita lihat pada ciri yang kedua pada bab makanan. Makanan dalam syurga ni, dia sentiasa ada, tak pernah putus-putus. Maknanya dia tidak akan menghilangkan selera kita. Sentiasa ada. Kadang-kadang kita tengok dekat menu, dekat iklan, macam best je. Sekali tanya, dah sold out lah. Kadang-kadang dah habis lah. Kita pun jadi, alah, baru nak makan. Tak ada pula. Dah habis pula. Tapi dalam syurga tak ada. Sentiasa ada dan tak pernah terputus-putus. Okay, ini kita boleh rujuk dalam suratul Ra'd, ayat yang ke-35. Saya tak nak baca ayat depan dia, sebab tuan-tuan boleh baca, sebab kita bukan nak tadabbur ayat satu persatu, tapi kita nak melihat, mencari maklumat dalam Quran tentang syurga ni. Kalau kita nak lihat tentang makanan yang siap ada tak terputus-putus, kita lihat dekat sini. Dekat ayat ukuluha daimu wa dhilluha. Tapi kena tahu dulu ukuluha tu dekat mana? Kena ambil dekat depan lah. Mathalul jannah, diumpamakan gambaran syurga tu Allah janji. Okey, apa dia? Ukuluha, makanannya itu apa? Daimun, kekal, tidak putus-putus. Dia dekat ayat sinilah. Dia dekat ayat ni, ukuluha daimun. Daimun. Makanannya kekal, tidak putus-putus. Lepas tu ada naungan. Ni pun kita dah cerita tentang naungan. Naungan dia sentiasa teduh. Okey. Tapi kita nak fokus tentang dia punya makanan yang tidak putus-putus. Okey. Kita lanjutkan lagi dengan gambaran bagi makanan. Apa yang Allah nak kata lagi makanan tu? Okey. Makanan ni sebenarnya merupakan bukan sekadar balasan dari Allah. Apa yang kita buat tu, tapi sebenarnya sumber yang akan menghidangkan makanan tu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia bukan makanan yang murah-murah lah. Kalau kita kata siapa yang jamu tu,
Yang jamu tu raja. Cuba tengok makanan dia raja, cari makanan dia kan. Mesti cari makanan yang high class. Tapi yang kita ni, yang jamu kita ni adalah pemberi rezeki. Pemilik syurga tu yang akan menjamu kita semua, iaitu Allah. Sebab tu Allah lah yang akan menjamu kita, maka makanan dalam syurga ni dikaitkan dengan rezeki. Okay, Allah sebut dalam surah As-Saffat ayat 41-42, ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka beroleh rezeki yang tertentu. Apa dia? Fawakih, iaitu buah-buahan. Nanti kita akan cerita sekejap lagi spesifik pada makanan. Tapi kita dapatkan dulu maklumat, makanan dalam syurga itu adalah rezeki yang Allah nak beri. Ini bermakna, kalau tuan belajar tajuk rezeki, perkataan Raizaqa ni, Ra-Zai-Qaf ni, rezeki, salah satu maksud rezeki itu adalah nikmat syurga. Rezeki ni dia ada pelbagai maksud. Jadi salah satu perkataan rezeki dalam Quran, dia merujuk kepada nikmat di dalam syurga. Okay, yang keempat, nikmat makanan dalam syurga ni seperti yang saya sebut tadi, bukan kerana kita merasa lapar. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Taha ayat 118 dengan 119 yang Allah ada kaitkan dengan kisah Nabi Adam juga tu. Yang mana Allah kata apa? Inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya telah dikurniakan pelbagai nikmat bagimu bahawa engkau tidak akan lapar di dalam syurga dan tidak berpakaian. Okey, lepas tu Allah kata apa dalam syurga tu? Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam syurga tu dan tidak juga akan merasa panasnya matahari. Ini kita telah ulas tentang cahaya. Dalam syurga dia tidak ada cahaya matahari. Telah kita bincangkan sebelum ni. Dari syurga ni sempurna sangat. Sangat sempurna. Sebab kita berada yang memilikinya, yang menjaganya, yang menguruskannya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ia dari Allah, pasti ia sempurna. Jadi dekat ayat ni bagi jawapan juga, kalau minuman bukan kerana kita dahaga, makanan bukan kerana lapar, tetapi kerana nikmat. Macam kita, kalau orang jemput makan, mesti kita kata, dah kenyang kan. Tapi dalam syurga, dia bukan masalah kenyang, dia nikmat. Dia akan nak juga makan. Dia makan lagi, dia makan lagi, dia makan lagi. Begitu juga bukan kita cari makan, order makan kerana kita lapar, tak. Tapi dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita fikir kan? Allah sedia makan bukan sebab lapar. Sebab orang tak makan kalau dah kenyang. Tapi itulah dunia. Ada je tak kena. Tapi dalam syurga tidak seperti itu. Okay, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima tentang makanan ni. Kenapa saya letakkan dia jadi yang kelima? Sebab ni pun ada kaitan dengan makanan. Iaitu awal-awal makanan Allah sediakan adalah hati ikan paus. Ini hadis riwayat Bukhari. Dia macam kan kadang-kadang bab makan selalu orang hidang apa dulu? Kalau kita hidang apa makan? Tak tahulah, tengok kepada adat atau budaya lah.
Tapi di dalam syurga, makanan yang akan dihidangkan terlebih dahulu adalah seperti mana Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Makanan yang pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga adalah ziyadatu kabidi hutin, adalah potongan hati ikan paus ataupun ikan nahut. Ni pun boleh rujuk pada ikan ataupun boleh rujuk kepada ikan paus. Macam mana tu? Wallahu ta'ala a'lam. Saya pun tak dapat nak terangkan dengan lebih terperinci. Cuma kita beriman dengan apa yang Nabi sebutkan, kita membenarkan apa yang Nabi sebutkan, sebab hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Kan? Okey. Apa spesifik dia makanan tu? Okay. Barulah kita pergi spesifik dia. Makanan dia apa? Salah satunya adalah buah-buahan. Orang-orang Arab dulu, Quran turun kan suasana memang mereka tu bertani, cucuk tanam, maka memang sangat dekat kepada mereka contoh buah-buahan. Kalau kita tengok makanan raja-raja, orang besar-besar pun kan nampak ada buah-buah kan. So buah-buahan ni dia makan makanan yang perlu ada. Cuba kita nanti kita masak ke beli ke kan bulan Ramadan kan. Tak perlu tunggu bulan Ramadan ke? Tak perlu tunggu bulan Ramadan. Cuba kita makan hidang, cuba kita letak satu tempat buah-buahan. Letak apple, letak buah limau ke, letak buah yang anggur kan. Letak, kita rasa macam, makanan kita ni macam makanan diraja ni. So dalam syurga tu memang makanan tu menjadi daripadanya adalah daripada buah-buahan. Tapi buah-buahan ni bentuk dia apa? Nikmat dia, kita bincang ada 5 tadi, ada 4 tadi tu lah. Tak termasuk ikan lah. Ya? Okey, jadi kita tengok buah-buahan. Okey. Pertama, kita perincikan lagi buah-buahan tu. Bukan sekadar makan dalam syurga tu merupakan rezeki dari Allah, bukan sekadar dia sentiasa ada, tapi kita perincikan lagi tentang makanan tu. Kalau yang 4 ciri yang awal ni secara umum, tapi kita nak fokus pada buah-buahan secara spesifik dia. Tuhan kata apa? Pertama, ciri pertama. Okey, ciri pertama, buah-buahan ni dia terlalu banyak dan dia ada pelbagai jenis. Dalam suratul Waqi'ah ayat 32 Allah kata apa? Wa fakihatin kathirah, serta buah-buahan yang banyak. Begitu juga kita boleh jumpa dalam suratul Zukhruf ayat nombor 73. Allah menyebut tentang buah-buahan ni sebagai apa? Lakum fiha fakihatu kathiratun minha ta'kulun. Kamu dapat di dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan untuk kamu makan sebahagian daripadanya. Kita buah-buahan. Begitu juga kita boleh jumpa dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat nombor 15. Banyaknya buah tu Allah guna as-samarat. Okey. As-samarat. Di sini. Okey, buahan. Okey. Kalau kita betul-betul teliti dengan lebih terperinci, kadang-kadang Allah guna buah-buahan ni samarat. Betul tak? Kadang Allah guna ejaannya samarat. Kadang-kadang Allah guna apa?
Kalau nak tahu buah-buahan dalam syurga tu, kadang Allah guna fakihatun, kadang Allah guna thamarat ataupun thamaratun. Banyaknya thamarat. Okey. Tapi ayat-ayat ni Allah tak sebut secara lebih spesifik, ya buah tu banyak, tahu buah tu pelbagai. Tapi spesifiknya ada buah apa? Maka Allah sebutkan di antara banyak-banyak buah tu yang dalam syurga, Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 68, fihima fakihatun wa nakhlu warumman. Okey, perhatikan baik-baik ayat ni. Allah kata di dalam kedua-dua syurga itu terdapat buah-buahan. Allah dah sebut buah-buahan. Tapi Allah sebut jenis buah-buahan dia apa. Fakihatun ni dah buah. Tapi kenapa sebut buah ni? Wa nakhlun warumman. Kenapa? Okay, kita tengok di sini. Allah kata, dalam syurga tu, syurga untuk jin, syurga untuk manusia, syurga kelas pertama, syurga kelas kedua, ada buah-buahan. Lepas tu Allah sebut, adanya buah kurma dan buah delima. Para ulama bincang, sedangkan Allah dah sebut dekat sini ada buah-buahan. Adakah kurma dengan delima ni bukan buah-buahan? Kenapa Allah sebut secara khusus sedangkan dah sebut buah-buahan? Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah sebutkan kurma dan juga delima secara khusus kerana buah itu mempunyai kemuliaannya berbanding dengan buah-buah yang lain. Tapi bukan sekadar dua buah ni saja. Allah sebutkan di antara buah yang lain adalah, kalau kita baca suratul Naba ayat nombor 33, Allah mengatakan hadaiqa wa a'naba. Mereka akan dapat kebun-kebun dan ada buah anggur. Wa a'naba, buah anggur. Buah anggur ni sangat popular. Siapa yang ada kebun anggur ni di antara kebun orang-orang yang kaya raya kan. Kita pun belajar tentang Lasutul Kahfi, pemilik 2 kebun anggur. Kebun anggur. Allah sebut. Okay. Bukan itu sahaja. Kalau kita baca suratul Waqi'ah ayat 28-29, Allah menyebutkan ada buah lain. Fi sidrim makhdud. Mereka bersenang-senang di antara pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara ni dijadikan sebagai tempat tuduhan. Ni kita dah belajar dekat suratul Waqi'ah. Kenapa Allah sebut pokok pisang, daun besar sampai daun kecil. Okay, dekat sini kan, kenapa Allah perlu sebut tidak berduri? Kenapa sampai Allah perlu sebut tidak berduri? Siapa boleh bantu menjelaskan hikmahnya? Pohon bidara ni di dunia dia ada duri. Tapi di akhirat mudah nak makan. Sebab tidak mudah berduri. Sebab mudah nak makan, nak ambil dan tak bahayalah. Kalau dekat dunia ni duri sekarang. Nak ambil tu susah, nanti buka bagai. Ini nak menunjukkan bahawasanya dalam syurga ni Allah tak akan bagi dekat kita ni luka sikit pun. Dia punya sihat, selamat, tak ada. Itu kita kata tadi, tidak ada kepayahan kan. Di dalam syurga tidak ada kesulitan. Kita tak perlulah nak, tak perlu, Allah akan hilangkan semua perkara yang boleh membahayakan diri kita. Itulah sempurnanya syurga. Kenapa sebut tidak berduri? Tak nak bagi ahli syurga ni terluka. Tak nak memayahkan ahli syurga. Tapi dekat dunia kita kena kepayah lah. Masa hidup kena payah dulu. Terpaksa terluka tangan. Terpaksa tangan menjadi kasar. Apa semua. Sebab kita dunia. Tapi akhirat tidak seperti itu.
Dan dalam ni Allah sebut wa talhim manbudin, pokok-pokok pisang yang tersusun rapi. Ini dipanggil kaedah, mula-mula sebut daun bidara, lepas tu pokok pisang. Kalau kita belajar sebelum ni, ini sebenarnya Allah nak fokus pada tempat teduhan. Bidara daunnya kecil-kecil, lebat. Tapi pokok pisang daunnya tebal-tebal. Ni kaedah dipanggil tempat teduhan yang kecil kepada lebih luas. Macam tu. Tapi boleh digunakan juga cerita tentang adanya buah pisang. Talah ni maksudnya al-maus. Okey, pisang. Okay, itu di antara spesifik yang Allah menyebut tentang buah-buah tersebut. Okey, buah tu pelbagai. Antara pelbagai itu Allah sebut tadi, kurma, delima, anggur, tidara, pohon pisang. Apakah buah pisang? Okey, sekarang kita pergi yang kedua. Yang kedua, buah-buah tadi itu pula, kita boleh pilih apa saja. Buah tu banyak, tapi kalau macam kita banyak pun, kita tak semua benda kita boleh makan buah. Tetap ada buah mungkin dia alergik, mungkin ada buah ni, kalau tadi banyak. Tapi yang ni pula kita boleh memilih apa saja yang kita inginkan. Suratul Waqi'ah ayat nombor 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyar. Mereka boleh memilih buah daripada apa yang mereka nak pilih. Okey, sebenarnya dia, kalau kita belajar suratul Waqi'ah, kita telah jelaskan. Kalau tuan masih ingat, kalau pernah belajar Al-Waqi'ah, kenapa ayat 20 ni apa beza buah-buahan yang mereka boleh pilih apa saja, bezanya dengan ni. Bezanya dengan banyak. Apa beza buah yang banyak dengan buah yang mereka boleh pilih apa saja? Sebenarnya macam sama kan? Golongan untuk ahli syurga kelas pertama dengan yang tu apa? Yang orang terdahulu yang kelas pertama. Dia ada kaitan dengan nikmat untuk yang as-sabiquna sabiqun. Allah gambarkan buah-buahan yang mereka dapat itu, Allah tak kata banyak dekat ayat nombor 20 ni, tapi Allah kata mereka boleh pilih apa saja mereka nak. Maknanya dah termasuk banyak lah. Tapi kalau yang golongan wa ashabul yamin, golongan kanan, mereka dapat buah-buah yang banyak. Ini sebab ni dekat ayat 32 dah. Buah dia banyak. Sebenarnya kita boleh pilih apa saja buah kita nak, dah menunjukkan banyak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, kalau Allah sebut buah tu banyak, Allah tak kata mereka boleh pilih, tapi maksudnya boleh pilih juga, tapi ayat tu nak menggambarkan tidak ungkapan ayat tu dia tak seperti buah-buahan yang banyak ada beza dengan buah-buahan yang mereka boleh pilih apa saja. Okay, itu seperti mana yang telah dikongsikan tadi itu. Okey, kemudian kalau bukan sekadar buah tu kita boleh pilih, tetapi buah tu apa kita nak ada. Wa fawakiha mimma yashtaqun. Mereka akan menikmati buah-buah daripada segala jenis yang mereka inginkan. Susah kan kalau kita nak cari buah-buahan tempatan. Kadang-kadang setengah tempat tak ada. Setengah buahnya ada, kadang tak ada. Susah nak cari kedai buah yang jual pelbagai jenis buah-buahan. Kadang kita teringin nak makan rambutan. Macam mana nak cari? Susah nak cari rambutan kan kalau bukan musim dia. Kan? Kadang teringin nak makan apa? Nak makan buah apa? Kan? Tak semua pasaraya yang jual buah-buahan ada. Okay, contoh. Tapi dalam syurga tu ada semua. Baik.
Kita pergi yang ketiga, ya. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey, buah durian. Semalam baru beli buah durian. Alhamdulillah. Okey. Tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga, kalau kita makan buah tu, jangan risau. Buah tu tak beracun, buah tu selamat dimakan, buah tu tak ada datang apa-apa. Tak ada lah, selamat. Buah tu yang Allah sediakan dalam syurga tu merasa aman dan bahagia ketika kita makan dia. Kita tak makan macam bukan durian banyak-banyak sangat akan panas pula badan tu. Kalau makan buah-buah ni kadang-kadang manis sangat kan, mungkin darah tinggi ke, mungkin apa, tak ada. Buah dalam syurga dia aman, selamat untuk dimakan. Allah sebut dalam surah tu Ad-Dukhan. Okey. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Dalam syurga mereka meminta segala jenis buah-buahan dalam keadaan aman sentosa ni. Dia ada makna yang sangat luas. Bukan sekadar selamat untuk dimakan, tapi aman sentosa ni dia tak ganggu mood kita. Kan? Kita baru nak makan, kan? Contoh baru nak makan buah tu, alamak, busuk pula. Mudalah pula. Kan? Dia tak akan ganggu perasaan kita sedikit pun. Nanti kita akan cerita sifat perzikir dari ahli syurga ni. Dia sampai tak, alamak, sakit perut pula lah makan. Tak ada. Dalam syurga ni, Allah tak akan ganggu emosi kita, perasaan kita ketika kita nak makan tu. Sampaikan tak akan ada terluka nak makan, kan? Nak makan, nak buat apa, tingin apa, semua ada. Okay, kita tengok apa kata Ibnu Katsir tentang perkataan aminin ni. Dia kata, apa saja buah-buahan yang mereka minta pasti akan didatangkan. Kan semua nak dapat. Kan dia menjaga perasaan kita untuk kita makan. Lepas tu mereka aman dari keterputusan dan mereka aman daripada halangan untuk dapat buah-buahan tersebut. Bahkan mereka boleh dapat buah-buah tu pada bila-bila masa yang mereka kehendaki. Okey. Perincian aman ni, aman sentosa ni, aminin ni pada makan tu ada dijelaskan secara khusus dalam surah Al-Waqi'ah ayat 33. Ayat 33 surah Waqi'ah ni menerangkan macam mana Allah menjaga perasaan, emosi kita ketika kita makan buah-buahan tadi tu. Diterangkan la maqtu'ah wala mamnu'ah, yang tidak putus-putus dan tidak pula dilarang mendapatkannya. Yang tidak putus-putus dan tidak pula dilarang untuk mendapatkannya. Maknanya sentiasa ada stop. Kan? Tak, semua kita boleh. Nak apa? Macam sekarang kita terikat dengan musim buah lah. Betul tak? Kadang-kadang buahnya ada tapi tak jadilah, busuklah. Boleh makanlah, muda lagi lah. Kita teringin nak makan kan. Kadang kita terhalang nak beli, alamak, mahal lah pula nak makan ni. Kan, duit tak cukup lah. Betul. Tapi dalam syurga tak ada lah. Tak ada istilah tak cukup, terhalang, tak ada. Tengok bagaimana Allah Ta'ala mengajar kita dalam Al-Quran tentang buah-buahan. Tapi dekat dunia, kita tak bolehlah buat dunia ni macam syurga. Kita kan dah belajar, dunia ni bagi orang beriman dia macam penjara. Siapa rasa macam dekat dunia macam penjara, dia akan jadi ahli syurga lah. Dia ada pantang larang dia. Kan? Pada makanan, pada dapat. Betul kita tak pelik. Kan? Kalau kita terputus stok, kita tak mampu nak beli, mungkin penyakit pada tubuh badan kita tak boleh nak makan dia, itu adalah dunia. Itulah dunia. Ada je halangan dia. Halangan tu pada nak dapatkan ke, pada kesan makan ke, dan sebagainya. Tapi tidak seperti di dalam syurga.
Okey, yang keempat, makanan tu mudah je nak dapat. Tak payah kita order-order. Tak perlu kita sampai nak kena panjat pokok tu. Tak perlu sampai kita kena colok pokok tu, kena gegar pokok tu. Tak perlu sampai kita nak kena mencari mana orang jual buah ni, mana. Tak perlu. Tapi buah tu mudah sangat nak dapat. Macam mana nak dapat dia mudah? Kita tengok dulu Al-Quran menceritakan kepada kita. Okay, ni suratul Sad. Saya nak minta tuan-tuan, yang lebih jelas tengok suratul Rahman. Allah guna perkataan jana. Perkataan jana. Allah kata apa? Mereka, Allah kata muttaqi'ina ala furushin bata'in wa mistabrak. Ni kita telah jelaskan tentang furushin. Tengok pada ayat hujung. Wa janal jannataini, dan Allah mengatakan, okey, jana ni Allah kata buah-buahan. Okey, satu lagi perkataan buah ya dalam Quran. Okey. Nanti saya akan terangkan. Okey. Dalam Quran, kalau jumpa satu lagi buah adalah perkataan jana. Jana ni pun dia merujuk kepada buah. Selain daripada perkataan fakihah, thamaratun, juga perkataan jana. Jadi Rahman Allah mengatakan buah-buahan di dalam syurga itu dan dapat dari dekat. Kita kan guna perkataan ikut dan. Jadi dan di dalam syurga maksudnya dekat. Mudah nak dapat. Nak tahu macam mana dia mudah nak dapat? Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir kata perkataan dan ni, jannataini dan ni, dia apa? Mudah nak dipetik dan sebagainya. Tengok Ibnu Katsir kata apa? Wajanal jannataini, dan maksudnya apa? Buah-buahan itu berada dekat dengan mereka. Apabila nak, mereka akan dapat petik dalam apa jua keadaan. Kalau kita nak anggur, kita nak buah durian, dan nak sebagainya. Buah-buahan tu sebenarnya tak perlu kita nak bangkit daripada kita duduk dekat atas pelamin-pelamin, kita duduk dekat atas singgasana. Tak perlu kita bangun pun. Tak perlu kita nak kat rumah dan kita pun senang sangat. Dia datang. Dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 29. Allah kata apa? Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Ini satu lagi tuan-tuan. Ini satu lagi perkataan buah. Kalau jumpa perkataan qutuf, ia juga merujukkan buah-buah dalam syurga. Kita dapat 4 dah. Fakihatun, thamaratun, jana dengan kutuf. Kalau kutuf ni, dia mesti dikaitkan dengan memetik. Tapi dia kaitan dengan buah. Begitu juga kita jumpa dalam suratul Al-Insan. Allah mengatakan, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutuf. Jumpa sekali lagi. Kutufuha tadlila. Tengok ada pengulangan ni. Ingat ya, dalam kaedah Quran, kalau diulang 2 kali perkataan itu, menunjukkan makna yang lebih mendalam. Kata wa dhullilat, maksud dia dimudahkan. Mudah sangat-sangat, diulang sekali lagi perkataan tadlila. Wa dhullilat, diulang kali kedua tadlila. Maksudnya buah tu kat mana? Buah tu perkataan kutuf. Kutuf tu buah yang dipetik. Tuan kata, dan buah-buahannya tadhullilat, dipermudahkan dengan semudah-mudahnya. Lepas tu kita tengok perkataan diulang. Dhullilat, lepas tu ulang balik. Tadlila, nak menunjukkan buah yang kutuf tadi ni, yang dipetik tu Allah mudah sangat-sangat. Macam mana mudah dia? Okay, kita baca ulang tadi Ibnu Katsir dekat bawah tu. Tidak menyusahkan orang yang nak petik dia. Bahkan di antara dahan-dahannya ada yang sengaja turun lalu mendekatkan diri dengan mereka. Itu saya kata tadi tu, tak perlu kita sampai nak bangun, kan, nak kita mendongak, ambil, nak kena ambil galah. Tak perlu. Pokok tu akan datang depan mata kita. Kalau bentuk yang dipetik, ambil dia. Kalau tidak, buah kita kena basuh, kita kena apa dulu, letak garam lah, macam-macam orang buat, takut beracun dan sebagainya.
Tapi buah-buahan ni Masya Allah, tak perlu kita nak peram dia. Buah-buah kampung kan, yang susah nak jumpa di bandar, tapi dalam syurga semua ada. Janji masuk syurga. Okay, yang kelima. Okay, kita pergi yang kelima ya. InsyaAllah kita cuba habiskan bab ni. Yang kelima, buah-buahan dalam syurga ni, okay, yang menjadi makanan dalam syurga ni, dia sama macam dekat dunia. Tapi tak serupa. Sama tak serupa ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Kalau sama dah serupa, tak ada beza lah nikmat dunia dengan nikmat syurga. Kalau kita makan buah delima kan, buah delima, kita kata memang buah dia, ni macam buah delima ni. Tapi sebenarnya dia tak sama. Sama tapi tak serupa kata orang kan. Inilah Allah Ta'ala kata, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan rezeki daripada buah-buah. Rezeki kat sini maksudnya makanan. Daripada buah-buahan dari syurga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Dia cakap, macam serupa kan buah ni waktu kita dekat dunia dulu. Allah Ta'ala kata apa hakikatnya? Allah kata, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Ada macam sama, tapi pada hakikatnya dia berbeza pada rasa dan sebagainya. Jadi kita kata mempunyai persamaan ketika di dunia, tapi hakikatnya dia berbeza. Okay, itu adalah ciri buah-buahan yang Allah jadikan dalam syurga. Masya Allah. Sempurna akhirat itu. Kekal nikmat akhirat itu. Bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita nampak dengan lebih jelas lagi contoh. Dan kalau orang tanya, apa beza dunia dengan akhirat? Kita boleh buat contoh. Kita boleh buat contoh buah-buahan dalam syurga pun kita dah dapat bagi contoh dah. Okay. Jadi kita terus pada yang akhir. Dalam syurga, makanan tu bukanlah daripada hati ikan, bukanlah hanya pada buah-buahan, tapi ada daging. Dalam syurga tu ada daging. Daging apa? Kita tengok daging kat sini. Allah kata dua tempat pasal daging. Allah kata, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Okay, kami berikan tambahan kepada mereka dengan buah-buahan. Kita dah ulah buah-buahan tadi. Lepas tu Allah kata dapat apa? Walahmin. Lahmin ni adalah daging. Daging. Tapi Allah tak sebut daging apa. Tapi daging tu, Allah kata buah-buahan dan daging tu apa yang mereka idamkan. Anda nak buah apa? Anda boleh dapat. Anda nak daging apa? Anda boleh dapat. Daging harimau menangis. Contoh. Boleh dapat. Daging rusa tersenyum. Boleh dapat. Idamkan. Istahu. Tapi Allah tak sebut daging apa. Secara umumlah daging. Tapi kalau kita baca dekat surah Al-Waqi'ah, ayat 21, Allah ada mengkaitkan. Contoh di antara daging tu apa? Walahmi tairin, iaitu daging burung. Maksudnya dalam banyak-banyak daging, antara daging yang sedap adalah daging burung. Daging burung. Okey. Cuba perhatikan ayat ni ya. Kita baca surah Tur dengan surah Al-Waqi'ah ayat nombor 31 je. Last untuk pengisian kita, ayat 21 kan. Kalau kita baca dekat ayat 21 ni, Allah sebut buah-buahan dulu. Ni ayat 21 kan. Okay, cuba tengok surah Tur. Kenapa Allah sebut buah-buahan dulu? Baru daging. Apa yang kita boleh keluarkan maklumat dekat sini? Kenapa Allah sebut buah dulu baru daging? Ini bagi kita pengajaran apa kepada kita?
Kalau kita makan, kita perlu dahulukan apa? Dahulukan buah-buahan. Kita kena makan buah dulu. Baru Dahulu. kita makan daging. Sebab Allah sebut macam tu. Buah dulu baru daging. Tapi cara style kita makan, kalau makan catering, makan orang hidang, orang bagi buah waktu bila? Waktu last. Waktu last. Makan di hotel, makan apa. Lepas tu kita kena ubah. Saya kata saya nak buah dulu. Baru saya nak makan lauk. Sepatutnya macam tu. Tak, ini dia kata protokol. Sebenarnya Quran dah ajar pada kita. Buah dulu, baru daging. Baru buah-buah, baru daging. Bukan bagi daging dulu, baru buah. Tapi bukanlah hukum sampai haram, tak macam tu. Tapi penyebutan dalam Quran Allah sebut buah-buahan dulu. Okey, ayat 21 Al-Waqi'ah ni ayat 21 Allah sebut daging. Ayat 20 apa? Surah Al-Waqi'ah Allah sebut kalau buah-buahan. Kalau kita tengok dekat ayat atas tadi tu, dekat surah Al-Waqi'ah tadi, kita akan jumpa Allah kata, nampak tak ayat nombor bukan ayat ni. Ada ayat satu lagi. Ayat yatakhayyarun tadi rasanya. Kejap. Nampak tak ayat 20? Ni kan ayat 20 Al-Waqi'ah. Ayat ni dulu baru jumpa daging tadi. Okey. Kita terus kepada yang terakhir, tak yang terakhir sekali apa? Okey, ni memang kita dah baca. Lepas tu saya jawab soalan start ya. Saya jawab soalan tuan-tuan. Okey, bab 24 kita dah belajar pada minggu lepas, alhamdulillah. Okey, last kali kita tengok hadis Nabi, daging burung tu sedap, daging burung tu. Okey, satu hari kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah ditanya, Al-Kausar tu apa? Nabi pun kata, dia sebuah sungai di dalam syurga yang Allah berikan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ia lebih putih daripada susu, airnya lebih manis daripada madu. Dan dekat situ, kata Nabi, ada burung yang lehernya seperti leher unta. Burung apa? Burung unta. Tapi Nabi sebut lehernya seperti leher unta. Burung ni kata Umar, menambahkan kenikmatan. Umar kata, inna hadhi la na'imatun. Nabi kata, Umar kata, sedapnya, menambahkan lagi selera. Lepas tu Nabi tambah lagi, apabila Umar cakap macam tu, Nabi kata, sesiapa yang memakannya akan merasa lebih nikmat lagi. Kita yang dengar tu pada rasa, menambahkan selera lah. Tapi Nabi kata, kalau dia rasa betul-betul, dia akan lebih rasa nikmatnya di dalam syurga. Saya rasa bab makan ni kan, kita pun tahu kan. Orang memang kita tak lari pada makan kan. Makan ni kita rasa macam nikmat kan. Kita rasa dalam banyak bentuk nikmat dunia kan pada makanan. Betul tak? Ya. Jadi, bila kita rasa macam sedapnya makan, kita rasa macam syurga dunia kan makanan. Makan pastambo ke, kan contoh makan laksa ke, makan sedap-sedap ke kan, kita rasa macam macam duduk kat syurga. Tapi syurga dunia. Tetapi kalau di dalam syurga, Masya Allah, apatah lagi nikmatnya. Jadi kita dah sampai kepada penghujung bagi bab yang ke-23. Okay, saya nak jawab soalan. Ada yang tanya dekat bab 23 tu. Ada yang kata, dia kata, boleh terangkan semula apa beza buahan yang boleh dipilih dengan buah-buahan yang banyak. Okey, dah jawab dah Kak Liza, tolong jawab tadi tu. Okey, maksud dia macam ni. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah mengungkapkan jenis buah ni kepada dua. Ada Allah ungkapkan buah-buahan yang banyak, ada Allah ungkapkan buah-buahan yang mereka boleh pilih apa saja. Dua ayat tu dia ada perbezaan dia. Kalau Allah kata mereka boleh pilih apa sahaja, menunjukkan tentu buah dia banyak. Tapi Allah mengungkapkan ada satu ungkapan buah-buahan tu banyak. Jadi perkataan buah banyak dengan buah boleh dipilih,
ungkapan buah yang boleh dipilih apa saja tu sudah menunjukkan banyak. Jadi beza dia, buah-buahan yang boleh dipilih, apa saja nak pilih, yang merujuk kepada nikmat syurga bagi golongan as-sabiqun. Kalau ungkapan buah-buahan yang banyak, ia merujuk kepada nikmat kepada ashabul yamin. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Saya nak buat satu lagi kelas tambahan tajuk syurga ni. Tuan-tuan boleh ikuti kelas hari Khamis minggu ni tak? Khamis petang. Khamis petang ada kekosongan yang sepatutnya kita ada slot tadabbur surah-surah lazim, suratul Qadar. Tapi kita dah tukar pada hari Rabu pagi. Jadi Khamis petang tu ada kekosongan. Boleh tak kita sambung lagi tajuk syurga ni? Kita nak masuk bab nombor 26. Bab nombor 20. Kita nak masuk bab nombor 25 dengan 26. Sifat dan ciri penghuni syurga dengan pelayan syurga. Boleh tak tuan-tuan perempuan? Hari Khamis petang. Boleh. InsyaAllah boleh Ustaz. Kita kena habiskan sebelum Ramadan. Bukan nak terkejar-kejar, tapi sebab lepas Ramadan tu kita akan ada modul-modul yang baru. Syllabus yang baru. Kita tinggal lagi semua sekali ada bab 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sempat tak? 24, 25, 26. Kita ada lagi beberapa bab, 7 lagi rasanya bab. InsyaAllah kalau kita boleh bincangkan lagi dalam beberapa bab, kita cuba buat 2 lagi kelas, lepas tu kita tamat. Kita khatam tajuk syurga ni. Sebab masa bulan Ramadan, pintu syurga Allah buka seluas-luasnya. Ramadan ni, kita buat amal-amal yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Jadi kita jumpa hari Khamis ni insyaAllah ya. Jam 2.30 juga. Jam 2.30. Nanti saya berikan poster gantian untuk kelas hari Khamis. Ada sebarang persoalan lain? Ada apa-apa nak kongsikan? Silakan. Saudara perempuan. Okey. Ada? Kalau tak ada, saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan, kelemahan. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khair kerana menemani saya berbicara pada petang ini. Mohon maaf jika tidak ulas ayat-ayat tersebut secara terperinci kerana kita masa dah tak banyak, jadi saya tak dapat nak ulaskan kehalusan ayat Quran, pentafsiran secara jelas. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu, syurga yang selama ni kita duk minta syurga tu apa nikmat-nikmatnya. Moga-moga ia menjadi satu motivasi kepada kita, cita-cita kita ini lebih nampak, lebih jelas lagi. Lagi banyak kita belajar, kita akan lebih jelas insya-Allah. Okey, jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.